Okay, ready ya? Okay, jadi seterusnya. Jadi bila kita dah tengok dekat dalam bab 8 ni, apa benda yang kita dah bincangkan setakat ini ya. Okay, di mana dekat dalam bab 8 ni dah hujung-hujung dah. Okay, di mana macam yang kita dah tahu bab 7 kita bina kesejahteraan negara. Okay, manakala bab 8 ni kita belajar pasal membina kemakmuran negara. Okay, so bila kita sebut dan juga kita bincangkan pasal membina kemakmuran negara ni, semuanya mesti pasal dua benda sahaja. Okey, nombor satu kita belajar dan juga kita dah bincangkan pasal DEB. Lepas tu bahagian yang kedua mesti pasal apa? DPN. Dia dua je, Syakil and the gang. Okey, di mana dia mesti saja dua ni saja. Soalan SPM takkan lari daripada yang lain-lain lah. Okey, jadi welcome pada siapa yang ni mesti baru habis seminar . Okey, jadi membina kemakmuran negara ni, okey kita tak start lagi pada siapa yang baru masuk, jangan risau. Okey, di mana apa yang kita dah belajar, dia dua benda sahaja. Okey, di mana nombor satu, okey kita kena tahu daripada 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 sama sahaja. Okey, di mana dekat dalam 8.1 apa yang kita telah bincangkan, kita bincangkan pasal pembentukan dasar ekonomi baru. Okey, ataupun kita belajar pasal DEB. Okey, lepas tu 8.2, bila kita dah belajar pasal pembentukan dia, maka dekat dalam 8.2 kita bincang pasal apa? Okey, maksudnya kita belajar dah pembentukan. Bahagian 8.2 ni kita bincangkan pasal pelaksanaan pula. Okey, maksudnya pelaksanaan DEB. Alright, dia mesti dua, dia pair. Okey, lepas tu kemudiannya kita tengok pula 8.3. Okey, di mana dekat dalam 8.3 kita belajar benda yang sama. Okey, so nombor satu kita belajar pasal DPN punya pembentukan. Jadi kita ada pula dasar pembangunan nasional. Okey, dan juga kemudiannya dekat dalam 8.4 kita belajar pasal apa? Kita belajar pasal pelaksanaan apa yang dipanggil sebagai DPN ni. Jadi ini empat benda ni sebenarnya Syakil kita belajar dua. Alright, so pembentukan DEB, pembentukan DPN. Lepas tu kita belajar pasal pelaksanaan DEB, pelaksanaan DPN. So dia sebenarnya yang tu sahaja yang dibincangkan. Jadi bila kita dah belajar dan juga kita dah bincang pasal tu, saya nak ingatkan balik semua orang apa benda yang biasanya ada dan juga yang tahu pasal ramai juga yang macam confused kan. Okey, dia sebenarnya lebih kurang je Syakil. Okey, jangan lupa yang DEB 1970 sampai 1990. 20 tahun. Okey, kenapa start dengan yang 1970 sampai 1990 tu? Reason dia senang saja, rusuhan kaum. Tadi 8 dekat dalam bab 7 semua orang kita dah belajar kan Haris. Okey, di mana kita tengok kita repair balik kita punya social. Sebab tu kesejahteraan. Jadi bab 8 ni kita tengok ada pula isu ekonomi. Maka kita settlekan pula isu ekonomi. Jadi kita start dengan apa? Kita start dengan DEB. Alright, jadi pada siapa yang tak ingat dekat dalam DEB ni dia mesti ada dua sahaja. Satu nak basmi kemiskinan, nombor dua nak rapatkan jurang. Dia punya keyword dia dua ni. Okey, terms dia. Okey, basmi kemiskinan, lepas tu rapatkan jurang tanpa mengira kaum. Jadi itu yang penting kan, tanpa mengira kaum. Itu yang sangat-sangat penting untuk kita fahamkan. Okey, lepas tu kemudiannya bila kita dah tahu pasal pembentukan pembentukan DEB, dia punya pelaksanaan dia pula kita nak kena tengok apa benda. Okey, dia meningkatkan taraf hidup. Okey, lepas tu dia buat rancangan buku hijau, dia ada pula agensi-agensi kerajaan, dia ada pula Felda, ada pembangunan tanah. Lepas tu kemudiannya ada pula pembangunan wilayah. Okey, dan juga kemudiannya ada pula pemilikan modal saham, okey, IKS, dan kemudiannya kita ada pula tenaga kerja mahir. Kena ke ikut susunan nak kena tahu Jasmine setiap satu ni? Tak payah. Kamu ambil macam saya cakap 3 ataupun 4 point cukup. More than enough. Okey, so contohnya kalau kita tengoklah yang ada dekat dalam ni kan. Okey, Abu Zar. Okey, takkan kamu tak boleh ingat pemilikan modal saham? Takkan kamu tak boleh ingat yang tenaga kerja mahir? Takkan tak boleh ingat buku hijau? So ambil 3, ambil 4 yang kamu bila baca tu kan, oh saya rasa yang ni saya mudah nak ingat. Jadi kamu pilih 3 atau 4 tu untuk standby soalan esei Syakil. Sebab saya dapat rasa macam tahun ni untuk SPM, saya dapat rasa yang okay, my hair is tingling. My hair is tingling Syakil. Tingling macam mana? Oh, rasa macam DEB ataupun DPN ni nak tanya. Nak keluar tahun ni.
Alright. So sebab apa dalam KBSM pun dia kerap tanya pasal DEB. Alright. Dalam KBSM pun kerap tanya. Okey, lepas tu kemudiannya kita tengok pula DPN. Okey, kenapa dibuatnya DPN ni? Simple sahaja. Sebab nak mantapkan lagi DEB. Sebab dia berjaya. Dia sebenarnya dia tak tulis dalam buku teks lah. Okey, Alia, dia tak tulis lah kiranya macam DEB tak berjaya sangat. Jadi kita nak tingkatkan lagi kejayaan. Tu reason dia yang pertama lah. Okey, tambah pula terakhir pun banyak soalan DEB. Firasat tinggi ni, yelah lebih kurang macam tu lah. Tapi pernah juga terjadi dia banyak keluar, pernah terjadi Syakil trial semua negeri keluar. Soalan bab tu keluar, tiba-tiba soalan sebenar tak keluar. Pernah terjadi. Okay, so saya nak ingatkan anda jangan overconfident sangat. So make sure kamu tahu banyak benda. Alright? Okay, so untuk SPM kena tahu banyak benda. Okay, next. Jadi bila buat DPN ni, alright. So bila buat DPN ni, dia apa tujuan dia? Dia nak mantapkan lagi DEB. Alright, so jadi itu yang dia ada 3 isu dia yang utama dekat dalam pembentukan DEB ni. Ekonomi, lepas tu kemudian dari segi sosial, lepas tu kemudahan fizikal dan alam sekitar. Okay, so boleh pecahkan 3, 4 lah. Ekonomi, okay, lepas tu kemudiannya kita ada apa? Okay, sosial, lepas tu kemudahan dan juga kita ada alam sekitar. Okay, so apa pula yang kita belajar dalam pelaksanaan DPN ni? Okay, so dia buat apa? Basmi kemiskinan. So basmi kemiskinan sama tak dengan pelaksanaan DB? Sama, cuma dia upgrade sikit. Okay, lepas tu kemudiannya dia susun semula masyarakat. Sama tak dengan yang atas ni? Sama je. Cuma benda yang dia laksanakan tu lebih advance. Yalah tahun pun dah jadi tahun 90-an, tahun 2000, betul tak? Jadi dia mesti berubah lah. Dia macam advancekan sikit apa yang DEB dah buat. Okay, so saya tengok bentuk soalan yang ditanya. DEB dan juga DPN ni, soalan dia biasanya gabungkan sekali. Okay, so semua orang dengar betul-betul dia gabungkan sekali. Maksudnya, dia biasanya soalan yang saya tengok, dia tak sebut, okay, huraikan pelaksanaan DEB, huraikan pelaksanaan DPN. Dia biasanya sebut, macam contoh soalan dia, huraikan kesan-kesan pelaksanaan DEB dan DPN. Sebab apa? Kebanyakan benda yang dia laksanakan, semua benda yang sama. Lebih kurang dia. Okey, lepas tu, kemudiannya dia susun semula modal saham. Ada tak dekat yang DEB tadi? Ada. Yang ni dia wujudkan saham. Yang ni dia advancekan saham. Okey, lepas tu kemudiannya kita ada pula pembangunan wilayah. Ada tak pembangunan wilayah dekat sini? Ada. Dia mantapkan lagi. So, points dia semua sebenarnya sama sahaja. Okey, so bab 8 penting untuk SPM kita tahun ni. Okey, lepas tu kita nak kena tengok bahagian yang saya dapati banyak soalan esei yang keluar baru-baru ni lah. Okey, banyak soalan esei yang keluar baru-baru ni. Alright, so jom kita sama-sama bincangkan. Okey, jadi bila kita sebut pasal 8.5, okey, jadi dekat dalam 8.5 ni kita kena tahu yang dia punya pencapaian. Dia ada pencapaian dia, ada 2 lah pencapaian dia. Okey, satu aspek sosial. Okey, dan juga kita ada satu lagi aspek ekonomi lah. Okey, so dekat dalam 8.5 bahagian yang terakhir ni, kita kena tahu dan juga kita akan bincangkan pasal pencapaian, 2 pencapaian. Okey, dua-dua ni. Okey, di mana DEB dan juga kita nak kena tahu pasal DEPN. Okey, jadi pencapaian dua-dua ni mesti kalau dapat soalan esei Alia, Jasmine, okey, dapat soalan esei Abuzar, Risha, mesti pecah kepada 2. Alright, so tak payah nak buat banyak-banyak peringgan pun tak apa. Kamu nak buat 2 peringgan, boleh juga kalau 8 markah. Okay, so nombor 1. Aspek yang utama, nombor 1, dia punya perbaikan tu, dia berjaya repair dan juga dia berjaya perbaiki kita punya aspek apa? Social. So nombor 1, dia berjaya repair kita punya social. Lepas tu nombor 2, dia berjaya pula repair kita punya apa? Ekonomi. Alright, so kita ada ekonomi, kita ada social. Okey, di mana dari segi social, kamu kena fahamkan yang dia berjaya menurunkan apa yang dipanggil sebagai kadar kemiskinan. So kamu kena ingat penurunan kadar kemiskinan ni sangat-sangat drastik tau. Yes, okey. Berapa dia punya kadar kemiskinan ni? Untuk pengetahuan anda,
49% kepada 17%. Okay, so DEB sampailah DPN dalam tempoh 30 tahun. Okay, so daripada 49%, 49 kepada 7%. So, kamu tengoklah, dia turun daripada 49% turun kepada 7% dalam tempoh 30 tahun. So, boleh tak dibanggakan benda ni? Yes, boleh. Cuma ada tak kesan buruk dia? Ada lah. Okay, kamu nak tahu kan rasuah, penyelewengan, tahu kan? Rasuah, penyelewengan ni mula daripada zaman DEB, DPN ni lah. Yang orang jual projek, orang tak nak buat projek tapi nak kaya. Nah, waktu ni jugalah. Tapi ada juga baik dia, penurunan kadar kemiskinan. In 30 years, kita buang berapa kemiskinan? 42%. So, 42% bahagi dengan 30 tahun. Setiap 10 tahun, kita buang 13%. Betul tak? Kau bayangkan. Setiap tahun ada 2% orang daripada miskin, dia upgrade. Setiap tahun, 2%. So, not bad lah. Okay, so itu yang kita tengok penurunan kadar kemiskinan, tu yang berjaya. Okay, lepas tu kemudiannya, bila nak huraikan sikit, okay, kamu kena huraikanlah. Apa reason dia ni turun? Okay, so, satu, okay, pendapatan. Nombor satu, pekerjaan. Lepas tu kita tengok okey pendapatan pun pada waktu tu dah mula apa? Meningkat. Alright. Saya ingat lagi tahun 90-an ada kawan saya parents dia seorang dia yang bekerja, ayah kerja kan. Gaji 3,000 tahun 90. Jadi untuk pengetahuan kamu 3,000 pada zaman tu boleh pakai 2 buah kereta. Tahun 90-an kalau 3,000 tu dah kira banyak lah. Sebab waktu tu kamu tahulah Maggi pun 30 sen. Maggi sebungkus 30 sen. So masih murah lagi lah. Okay, so pekerjaan, pendapatan meningkat. Tu reason dia yang pertama. Jadi kalau kita tengok, alright, so apa lagi? Taraf dan juga kualiti hidup meningkat juga. So jadi taraf, kualiti hidup pun turut meningkat. Kamu nampaklah sekarang ni. Alright, so kalau dulu dengan sekarang, okay, kita tengok sekarang ni ramai tak orang yang buat kenduri yang macam mana buat kenduri bila hari raya lah, bila hari keramaian kan. Okey, ramai tak orang yang kita order, malas lah nak buat ketupat, kita order lah dengan dekat Facebook ni. Mak cakap ada nampak dekat Facebook ada orang jual ketupat, kita belilah dengan dia. Betul tak? Lepas tu kemudiannya hari ni nak buat kek birthday lah, asyik-asyik beli kek je. Apa kata beli kek dekat Secret Recipe lah, dekat Cake House kan. Apa kata kita belilah dengan orang yang viral dekat IG ni, dekat Instagram. So, kamu nampak tak peningkatan kualiti hidup tu dekat situ? Dah ada. Dulu, okay, orang nak beli benda-benda macam tu, orang beli tau, orang tak beli. Sebab apa? Orang tak mampu. Tapi sekarang ni tak ada masalah. Okay, macam yang saya cerita dengan kamu lah, KFC. Saya adik-adik saya. KFC setahun berapa kali makan, Syakil? 2 kali setahun. Raya haji, raya puasa. Sebab ada duit raya. Ataupun yang mana yang mak parents bekerja sebulan sekali. Sebab apa? Bila dapat gaji, parents ajak makan KFC. Something that is expensive. Tapi sekarang, dia dah jadi kebiasaan. Alright, okay, so tu menunjukkan peningkatan taraf dan juga kualiti hidup. Okay, seterusnya, kalau kita tengok pula, ada pula dari segi, okay, peningkatan kualiti hidup ni, okay, contohnya, okay, keperluan asas. Jadi, peningkatan, alright, so yang kedua, peningkatan apa yang dipanggil sebagai kualiti hidup. Okay, di mana peningkatan kualiti hidup ni maksudnya orang hidup lebih lama. Dulu orang cepat mati, sekarang ni orang hidup lebih lama. Okey, antaranya pendidikan. Okey, so dari segi aspek apa? Pendidikan. Lepas tu kemudiannya kita tengok dari segi kemudahan asas. Ini semua benda-benda yang penting. Lepas tu kemudiannya kita ada pula dari segi apa? Kesihatan. Okey, orang dulu kalau kita lihat, alright, pendidikan ni dia banyak orang yang tak pergi sekolah. Macam mak saya lah. Mak saya yang sulung kan. Kamu rasa pergi sekolah, masuk tak sekolah menengah?
tak masuk sekolah menengah. Pasal apa? Nak masuk sekolah menengah kos tinggi. Jadi bagi peluang pula kepada adik-adik ni pergi sekolah. Sebab apa? Kemiskinan. Jadi sekarang ni ada lagi tak orang-orang yang antara kamu adik-beradik tiba-tiba Syakil terpaksa berkorban sebab adik dia nak pergi sekolah. Jadi Syakil terpaksa duduk rumah jadi suri rumah. Tak ada. Kita dah tak ada nampak benda tu. Sebab dia berjangkit tau. Bila pekerjaan tu meningkat, pendapatan meningkat, secara automatik ni pun meningkat. Okey, kemudahan asas. Maksudnya kalau kita tengok jalan raya, kalau dulu dengan tahun 90-an dengan sekarang ni ada lagi tak kampung-kampung yang jalan raya dia tanah merah? Tak ada dah. Lepas tu kemudiannya klinik-klinik. Kadang-kadang kan sekolah dekat kampung, bila saya bagi talk, saya dijemput lah pergi seminar dekat sekolah kampung kan. Saya pernah pergi sekali dekat sekolah kampung mana Jelai tak silap saya, dekat Perak. Okey, memang kawasan pedalaman lah di sekolah tu. Saya pergi cuma canggih cuma berkesan terpaksa berkorban. Alat tulis dia habis saya punya adik guna itu nak buat macam mana? Kakak yang baik macam tu lah. Sama juga dekat rumah ni. Kakak dia habis terkorban semua dia punya alat tulis color pencil apa semua. Okey, lepas tu kemudian kesihatan. Orang dulu pergi tak check up gigi ke check up kesihatan setahun sekali tu. Orang tak buat. Sekarang orang dah ada kesedaran. Sebab apa? Sebab ada duit. Nampak? Semuanya berkaitan pasal apa? Duit kan? Okey, dan kemudiannya munculnya pula golongan pertengahan. Okey, so kita kena tahu pula ada muncul golongan yang dipanggil sebagai golongan pertengahan. Dulu dia tak ada, bawah dengan atasan je. Okey, muncul pula golongan pertengahan. Okey, maksudnya golongan pertengahan ni orang-orang yang apa? Orang-orang yang mula bekerja, nampak ada pekerjaan yang baik, steady, ada pendapatan yang baik. Maka dia orang ni mulalah wujud pula golongan yang dipanggil sebagai golongan profesional. So, kita ada pula munculnya golongan yang dipanggil sebagai golongan profesional. Pernah tak dengar cerita yang, seorang doktor, di mana dia seorang doktor, tapi kemudiannya asalnya daripada keluarga yang sangat miskin. So, maksudnya berubahlah. Sebelum DEB, kalau parents kamu miskin, kamu akan kekal miskin lah. Kamu pandai tapi tak ada peluang, kerajaan tak tolong kamu belajar. Tapi bila dah buat DEB, DEPM, jadi wujudnya golongan-golongan profesional. Okey, so saya balik kampung arwah bapak saya kan dekat Batu Kurau. Kamu tahu bila raya apa yang saya suka tengok dekat kampung arwah bapak saya tu? Ferrari dengan Lamborghini, Syakir. Rumah kampung semua kan. Tapi aku tengok yang balik kampung tu bawa Lamborghini, bawa Ferrari. Ya, betul dia. Pernah sekali tu ada dua, saya masuk ke pekan kampung tu, tengok Lamborghini sebiji, lepas tu Ferrari melintas. Saya sampai aku ni sekarang ni dekat Monaco ke kan? Okay, so maksudnya anak-anak tu pendapatan dah tinggi. Bukan orang kampung tu, maksudnya anak-anak yang bekerja, yang jadi golongan profesional ni. Tapi masalahnya kalau saya pakai Lamborghini, Syakir, saya tak bawa balik ke kampung tu. Kamu tahu pasal apa? Tahi lembu dengan kerbau banyak. Bukan hina kampung tu kan. Dekat atas jalan raya tu, tahi lembu dengan kerbau banyak. Tinggi-tinggi ni. Kamu tahu Lamborghini kan rendah kan. Habis sodok macam apa? Tahi kerbau tu kan. Okey, itu je kalau saya lah. Okey, tapi diorang tak kisah. Balik juga kampung. Okey, next. Okey, wujudnya golongan professionals. Okey, dan juga masa yang sama. Okey, kalau kita tengok diorang ni dah mula dah ada pula golongan pemodal, golongan teknikal. Okey, lepas tu golongan pengurusan dan sebagainya lah. Okey, dan juga kemudiannya muncul pula masyarakat perdagangan. Okey, so adanya pula masyarakat yang dipanggil sebagai masyarakat perdagangan Bumiputera. Maksudnya masyarakat perdagangan Bumiputera ni merujuk kepada apa? Okey, merujuk kepada orang-orang Melayu, orang-orang orang-orang tempatan yang yang dulu miskin tapi dia dah mula join dalam perniagaan. Itu yang kita ada Tan Sri Azman Hashim, Tan Sri Said Muhtar Al-Bukhari tu, dia orang susah dulu. Okey, lepas tu kemudian kita ada Tan Sri Mustafa Kamal, yang MK Land tu kan.
Mustafa Kamal tu dia tak silap saya, dia start dengan kaki tangan TNB je. Dia kaki tangan TNB je, tapi meningkat naik jadi apa? Jadi orang yang sangat kaya. Bukit Merah Lake Town Resort tu dia punya kan. Okay, so itu yang kita kena faham lah. Okay, dan kemudiannya, okay, kita bangunkan pula. Kita ada pula pembangunan pendidikan. So, yang ni kita ada pula pembangunan pendidikan. Okay, maksudnya dekat dalam pembangunan pendidikan ni, apa benda yang kita buat? Okay, kita mantapkan. Okay, contohnya, waktu zaman saya belajar dekat universiti hujung tahun 90-an, ada tak universiti berlambak banyak macam sekarang ni? Tak ada. Kalau dulu nak belajar universiti, mesti kamu dari kampung, kamu belajar dekat bandar. Tapi sekarang terbalik, universiti buat dekat mana? Dekat bandar, dekat kampung pula. Sebab banyak universiti. Dulu tak banyak universiti. Okey, tu yang IPTA. Ada pula IPTS, Taylor's College, ada Sunway College, ada Health Institute. Okey, kenapa sekarang ni? Kamu nampak kenapa sekarang banyak? Dia berkenaan dengan ni. Orang dulu tak pergi ke college pasal apa? Tak mampu. Sekarang ni orang mampu pergi ke private colleges sebab apa? Sebab mampu nak bayar yuran dia. Jadi itulah yang kita tengok, adanya pula pembangunan pendidikan lah. Okay, so jadi dia dua-dua lah. Maksudnya ada yang datang dari kerajaan, IPTA, dan juga ada pula yang datangnya dari swasta. Dan dari segi sekolah lah, private school pun banyak kan dekat Malaysia. Dulu ada tak? Dulu tak ada. Ada 1-2 je private school. International schools, banyak tak? Banyak. Okay, so seterusnya. Okay, habis ni. Alright, so bila dah habis yang ni, yang ni yang kita tengok pasal apa? Sosial lah, kesan sosial dia. Okey, lepas tu jangan lupa satu lagi, pengangkutan dan juga perhubungan. Okey, so kita ada pula pengangkutan dan juga perhubungan. Yang ni tak payah cerita lah. Okey, saya dulu nak datang ke KL, dari kampung, saya duduk di Taiping, Perak. Nak datang, okey, ambil masa 6 ke 7 jam. Pasal apa? Highway sikit je. Yang lain semua jalan lama, jalan biasa. Okey, lepas tu antaranya kalau kita tengok plus highway, lepas tu kemudiannya kita tengok dari segi apa? Okey, jalan raya, kereta api, pelabuhan. Okey, so jalan raya, kita mantapkan pula dengan kereta api, kita ada pula pelabuhan. Benda paling simple lah. Dulu ramai tak orang naik kapal terbang? Dulu tak ramai, tak banyak. Okay, so sekarang ni ramai. Orang dah jadi kebiasaan. Balik kampung pun naik kapal terbang. Okay, saya sampaikan tahap pada waktu tu, saya teringin sangat nak naik kapal terbang. Mak saya cakap apa? Exam UPSR buat betul-betul. So saya pun dapatlah 5A. Jadi bila dapat 5A tu, mak saya belanja saya naik kapal terbang. Tapi mak saya tak ikut. Okay, so mak saya hantar saya pergi mana? Pergi Penang. Dari Taiping pergi Penang. Pergi Penang, naik kapal terbang, lepas tu turun dekat KL. Sekadar nak rasa naik kapal terbang. Okay, pasal dulu dia satu benda yang mewah. Sekarang now everyone can fly. So dah lain kan tagline dia. Okay, so lepas tu kemudiannya kita ada pula perkembangan wilayah lah. Okay, so perkembangan wilayah yang ni merujuk kepada apa? Merujuk kepada kawasan-kawasan yang, okay, contohnya kalau kita tengok dulu, kalau Felda dikaitkan dengan apa? Kemiskinan. Sekarang ni Felda orang dah, okay, orang ada duit, betul tak? Jadi itulah yang kita tengok perbezaan dia lah. Okay, jadi itu yang kita kena faham. Yang ni, untuk pencapaian ni, berapa nak kena tulis, Syakil? Perlu ke kita nak kena tulis? Okay, Alia. Okay, Jasmine. Perlu ke kita nak kena tulis setiap satu ni? Tak payah. Kamu macam biasa ambil 3 ataupun 4. Dan kebanyakan benda ni sebenarnya kamu nampak dekat sekeliling kamu je. Bukannya kamu nak kena hafal satu-satu ni. Okay, just terangkan balik apa yang saya dah terangkan pada anda. Tulis balik je. Okay. So, membawa pula kepada ekonomi. Okay, so apa dia yang bawah ekonomi ni? Dia ada 3 yang utama lah. So, nombor 1, kita dah mula adanya apa yang kita panggil sebagai industri berteknologi tinggi. Jadi sebelum tu, kita tak ada
industri yang berteknologi tinggi. Sekarang kita dah ada. Okey, di mana industri yang teknologi tinggi? Antaranya kita tengok kita ada wujudkan HiCom. Okey, so pada siapa yang tak ingat HiCom ni, HiCom Heavy Industries Corporation of Malaysia. Heavy Industries Corporation of Malaysia. Yang ni lah yang Proton duduk bawah dia. Lepas tu MISC, Syarikat Perkapalan duduk bawah dia. Kerajaan semua suruh dia yang handle. Okey, lepas tu antaranya dia orang buat projek-projek apa? Okey, baiki kapal. Okey, antaranya dah mula buat perkapalan. Lepas tu keluli, tapi keluli rugi teruk. Keluli Perwaja Steel, kamu boleh Google. Perwaja Steel. Rugi teruk, bilion kita rugi. Okey, so lepas tu kemudiannya kita ada apa? Kita ada gas cecair, okey, LPG, liquid petroleum gas, okey, dan juga kemudian ni kita ada penapisan petroleum. Jadi inilah semuanya yang kita panggil sebagai industri-industri berat. Okey, kita dah start ada kilang kilang simen dan sebagainya. Okey, next. Okey, jadi bila kita dah tengok yang tu, kita kena tahu pula wujudnya pula kawasan-kawasan industri yang baru. So pasal apa? Pekerjaan dah banyak kan? Wujudnya kawasan industri yang baru. Okey, jadi apa antara kawasan-kawasan industri yang baru ni? Kita buat apa? Estate industri. Estate perindustrian lah. Okey, lepas tu masa yang sama kita buat taman teknologi industri. Taman teknologi industri ni pernah dengar tak? Antaranya yang dekat Bukit Jalil tu. Kan ada yang Bukit Jalil Technology Park kan? Technology Park Malaysia. Dekat Stadium Bukit Jalil. Itulah dia. Taman teknologi industri. Lepas tu kemudiannya kita ada zon industri bebas. Zon industri bebas ni apa maksud dia? Bebas dari cukai. Okay. Maksudnya dia kalau ekspor dia tak ada cukai. Sebab nak galakkan orang buka kilang dekat situ. Okey, dan Kulim, Kulim High Tech Park. Dulu Kulim orang tak nak pergi pun. Sekarang dah jadi High Tech Park. Okey, dan kemudiannya yang ketiga, kita dah ada kenderaan buatan Malaysia. Ada ke dekat sini yang keluarga pakai X50 ke X70 ke? Ada? Ada? Syakir? Ada? Wah, pakai apa? X50, X70? X70. Okay, so tengok saya X50. Saya dengar dia punya kualiti pun dah makin baik kan sekarang ni kan. So jadi okay apa. Saya hari tu pun ada racing sekali dengan X70 kan. Wah, boleh tahan laju. Bagus. Okay, so next seterusnya. Okay, racing tu jangan ikut Itu sekadar contoh. Alright. So, kita tengok pula kenderaan buatan Malaysia. Okey, di mana mula-mula kita start dengan apa? Proton. Okey, kita ada Proton. Perusahaan Automobil Nasional. Okey, Proton Perusahaan Automobil Nasional. Lepas kita dah ada Proton, kita buat pula Pro2. Perusahaan Automobil Kedua Nasional. Ini kiranya pertama lah. Yang ni kedua. Perusahaan Automobil Kedua Nasional. Okey, dan juga bila kita dah buat kereta, kita belajar pula buat motor. So, kita buat pula Modenas. Motosikal dan Enjin Nasional. Okey, kilang dekat Gurun. Okey, jadi kita buat kilang kecil, kilang motor kecil. Okey, jadi ladies, gentlemen, okey, jadi itulah dia. Kenderaan buatan Malaysia ni ada 3, Proton, Pro2 dan juga Modenas lah. Okey, so jadi apa yang kita kena faham dan juga kita kena tengok dekat sini semua benda ni berlaku dan juga terjadi dalam tempoh 30 tahun. Maksudnya daripada tahun 1970 sampai ke tahun 2000. Nampak? 70 sampai ke tahun 2000 ini semua. So 30 tahun kita buat benda-benda ni semua. So what do you think? Okey ke tak okey apa pencapaian kita kan?
So quite okay lah. Jadi kalau kita tengok lah dulu kan, dulu kita bila mula-mula merdeka, kita ada tak kilang apa semua? Tak ada. Semuanya barang import. Jadi bila semuanya barang import, bagus tak untuk ekonomi negara kita? Tak bagus. Contohnya ada satu ekspor yang negara kita sebenarnya saya baru tahu banyak kita punya ekspor. Apa ni yang vape liquid saya baru tahu yang vape liquid, tahu vape liquid yang orang duk isap yang apa yang vape apa semua tu kan. Okey, rupanya kita pengeluar kedua terbesar dunia rupanya. Nombor satu Indonesia, tetapi market US dan juga UK yang sangat-sangat besar tu dekat Eropah, dia orang tak suka dengan glycerin. Glycerin ni dia punya asas. Saya baca dia punya asas untuk hasilkan dia punya liquid tu rupanya buat guna kelapa sawit, minyak sawit. Jadi dia orang cakap glycerin yang grade yang paling tinggi Malaysia punya. Jadi mungkin sebab kita punya tanah ke, kita punya proses apa sawit ke kan. Oh, baru saya tahu. Jadi kita patut explore benda-benda yang macam tu lah kan, pengeluar glycerin kan. Okay, so itulah dia yang kita tengok 8.5 pencapaian DEP dan juga DPN.